Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Taklimat Co-Curriculum sesi Mac Julai 2022. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada pelajar-pelajar semester 1 UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau yang terdiri daripada lepasan SPM, STPM Asasi Matrix, diploma selain daripada UiTM. Selamat datang diucapkan pada hari ini. Sesi rakaman ini berlangsung bertujuan untuk memudahkan anda semua pelajar semester 1 mengenal pasti subjek co-curriculum yang akan anda lakukan pada semester kali ini. Tanpa membuang masa, saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang apa itu co-curriculum, apa penawaran yang kami tawarkan. Tapi sebelum itu, dalam perenggan 1.43 Peraturan Akademik, UiTM telah menjelaskan bahawa program diploma dan sarjana muda mendefinisikan co-curriculum sebahagian daripada aktiviti khusus universiti yang bertujuan memupuk kemahiran insaniah pelajar, dan dia merupakan salah satu syarat penganugerahan diploma ataupun sarjana muda. Arti kata lain, dia adalah salah satu subjek yang wajib untuk anda ikuti selama 3 semester. Khusus co-curriculum adalah khusus universiti berkredit yang diperkenalkan sejak tahun 1976, bertujuan menawarkan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah. Untuk pengetahuan anda semua pelajar semester 1, co-curriculum menawarkan 8 teras untuk dipelajari yang anda boleh pilih salah satu, iaitu kepimpinan, sukarelawan, sukan, pengucapan awam, daya usaha inovasi, keusahawanan, kebudayaan dan khidmat komuniti. Kaedah dan dasar pelaksanaan, pihak universiti telah menetapkan semua pelajar diploma dan ijazah dikehendaki mendaftar dan wajib lulus selama 3 semester. Bermaksud anda semua mengikuti selama 3 semester daripada semester 1, kedua dan ketiga. Sekiranya anda gagal berbuat demikian, anda tidak layak diberikan penganugerahan diploma ataupun ijazah. Pelajar yang mengulang hanya diberi peluang sebanyak 2 kali dan sekiranya gagal, akan diberhentikan daripada UiTM. Anda boleh rujuk peraturan akademik UiTM. Tetapi sedikit untuk saya tekankan di sini, khusus co-curriculum dan persatuan kelab adalah 2 benda berbeza. Anda mungkin akan tertanya-tanya, kalau 2 benda berbeza tu apa contohnya? Contohnya adalah sebagai, saya boleh bagi pilihan kepada anda untuk gambarkan, kelab futsal dengan khusus co-curriculum futsal adalah 2 benda berbeza. Khusus co-curriculum, dia ada penilaian akhir yang dikira sebagai 1 kredit awal yang memberi markah untuk anda punya pointer. Manakala jika anda terlibat dengan persatuan kelab, tiada permarkahan diberikan. Untuk khusus co-curriculum, kewajipan adalah wajib disertai oleh semua mahasiswa-mahasiswi UiTM selama 3 semester. Manakala untuk persatuan makruh tapi digalakkan. Maksudnya kalau awak tak join pun tiada masalah, lebih baik join kerana ada persatuan dan kelab-kelab yang membantu menambahkan nilai tambah, kemahiran insaniah, membantu anda untuk meningkatkan keyakinan dan sebagainya. Unit yang bertanggungjawab untuk khusus co-curriculum adalah unit co-curriculum, iaitu saya dengan sahabat saya dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar. Manakala persatuan dengan kelab di bawah unit pentadbiran am dan unit lain-lain di bahagian hal ehwal pelajar. Waktu pelaksanaan khusus co-curriculum mengikut jadual kelas yang ada dalam sistem iClass, sebab khusus co-curriculum adalah kelas. Manakala persatuan dan kelab adalah bebas dilaksanakan bila-bila masa yang anda ada masa. Penglibatan dalam khusus co-curriculum melibatkan kami unit co-curriculum, pensyarah, jurulatih dan juga anda semua pelajar. Manakala di peringkat persatuan dan kelab melibatkan penasihat, jawatan kuasa dan juga pelajar. Sebagai contoh seperti yang saya bagi tahu tadi, khusus co-curriculum futsal dengan kelab futsal adalah 2 benda berbeza. Nanti anda bila ada kesempatan masuk ke kampus, anda akan berhadapan dengan situasi begini. Anda diminta untuk mengikuti persatuan sekian-sekian-sekian, tetapi anda dengar ada subjek kelas sekian-sekian-sekian. Contoh lain, anda dengar ada subjek khidmat komuniti tapi dia berbeza dengan aktiviti persatuan sukarelawan. Sekadar itu, ada sebarang permasalahan boleh nyatakan di ruangan komen di bawah. Tanpa membuang masa, berikut adalah senarai penawaran khusus co-curriculum semester 1 untuk anda pilih salah satunya. Yang kita ada adalah Kesatria Negara 1,
Ksatria Brass Band dan juga Ksatria Kembara. Apa benda Ksatria ni? Ini adalah salah satu kod khusus yang di mana kita telah terapkan daripada tahun 1976 lagi, bertujuan untuk memupuk disiplin pelajar-pelajar semester 1 khususnya yang lepasan sekolah asasi, matrik, diploma, kampus selain daripada UiTM untuk mengetahui tentang adab dan tingkah laku serta tanggungjawab anda sebagai mahasiswa di UiTM. So penggunaan perkataan kesatria dah melebar luas daripada zaman 76 lagi sehinggalah sekarang. Kita tak akan sesekali nak masukkan perkataan kesatria tu dalam subjek kita. Dalam Kesatria Negara 1 ada 4 kelas. Okey, dalam Kesatria Negara 1 ada 4 kelas. Berikut yang warna merah ini anda boleh cari dekat anda punya student portal. Ini adalah nama-nama kelas anda. Boleh pilih sama ada A, B, C ataupun AZ. Nanti saya perincikan kenapa ada I, kenapa ada Z di belakang. Nanti sebentar nanti. Untuk sesiapa yang berminat nak menyertai Kesatria Negara, boleh pilih antara 4 ini sahaja. Saya ulang, 4 ini sahaja. Bagi sesiapa yang minat dengan pancaragam, kita tawarkan juga, namun kelas ni adalah N5 HBU 116D. Yang N5 HBU 116, HBU 111, 115 ini adalah nama kelas, kod kelas. Okey, anda semua saya harap faham. Jika ada sebarang masalah boleh rujuk mana-mana pelajar yang berkaitan kami di sini, nanti kami akan perincikan. Dan kita juga tawarkan Kesatria Kembara, kod khususnya adalah N5 HBU 115D. Tetapi kenapa ada dalam ruangan kotak ini? Kenapa ada mention perlu teruskan semester hingga semester 3? Bagi sesiapa yang memilih Kesatria Negara 1, anda boleh pilih subjek lain pada semester 2. Tetapi kalau anda memilih Kesatria Brass Band atau Kembara, anda perlu teruskan semester 2 dan semester 3. Benda yang sama. Maksudnya kalau anda pilih Brass Band, semester 1 Brass Band, semester 2 pun Brass Band, semester 3 pun Brass Band. Okey, ada sebarang masalah boleh rujuk saya di ruangan komen. Nanti insyaAllah kami akan cuba jawabkan. Apa tu Kesatria Negara 1? Dalam Kesatria Negara 1, kita akan terapkan banyak komponen. Salah satunya adalah komponen disiplin di mana kita akan ajar kawat kaki secara atas talian. Dan kita akan buat sedikit pertandingan antara company. Kenapa kita terapkan kawat kaki ni? Penting ke kawat kaki? Kerja nanti tak ada pun kita berkawat. Ya, benar. Tetapi untuk kita terapkan budaya kepimpinan, ketanggungjawab, pada masa yang sama anda boleh menerima arahan dengan sebaiknya. Hanya satu arahan, kita terapkan kawat kaki. Sebab kawat kaki adalah instrumen terbaik untuk kita bekerjasama dalam tempoh 1 jam untuk gerakkan 30 orang buat lakukan satu persembahan dengan baik. Untuk bertujuan mendidik kerjasama. Sebab anda pun tak kenal satu sama lain. Dengan aktiviti kawat kaki, kita mampu membantu. Namun begitu secara atas talian ni lebih mudah. Pada masa yang sama, kita ada komponen patriotisme. Kita akan buat sedikit tayangan perdana secara atas talian. Kita ada komponen pembinaan diri berkaitan dengan pengucapan awam, etika sosial, bertujuan untuk memastikan anda mampu bertutur kata dengan baik, menyampaikan hujah dengan baik dan juga bersedia untuk jadi seorang pelajar atau mahasiswa yang lebih cakna dengan persekitaran, situasi keadaan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, dalam tempoh 14 minggu pengajian anda dalam co-curriculum, anda akan didedahkan dengan aktiviti ikhtiar hidup sebagai contoh pertolongan cemas, orientering, navigasi dan juga asas survival hutan. Semua ini secara atas talian. InsyaAllah dalam 14 minggu, bagi sesiapa yang berminat dengan Kesatria Negara, kita akan dedahkan semua ini. Jika anda mengambil Kesatria Negara pada semester 1, pilihan co-curriculum semester 2 adalah apa? So, anda lihat dekat sini, semester 2 nanti anda boleh pilih daripada 15 kursus co-curriculum yang ditawarkan. Benda ni sepatutnya saya bincangkan kepada anda semester 2 nanti, tetapi saya bagi tahu awal. Apabila anda memilih Kesatria Negara 1, semester 2 anda boleh pilih apa-apa subjek daripada 15 kursus co-curriculum yang kita tawarkan. Sebagai contoh, futsal. Kita juga tawarkan futsal pada semester 3. So, khusus co-curriculum anda selama 3 semester sahaja. Berikut di bawah adalah gambar-gambar yang pernah kita lakukan kelas. Yang digambar di tengah ini kita lakukan secara fizikal. Tetapi disebabkan ramai tak kembali ke kampus, kita buat secara atas talian di mana kita ajar dekat rumah mereka buka kamera, buka Google Meet dan kita akan lakukan aktiviti tersebut. InsyaAllah abang-abang anda, kakak-kakak anda melakukan benda ni yang sama juga pada masa-masa yang lepas, anda pun boleh ikuti sama. Untuk pengetahuan anda, pelajar-pelajar semester 1, kelas anda adalah setiap hari Rabu jam 5 petang hingga 7 malam
dalam Google Meet selama 14 minggu bermula Mac hingga Julai wajib hadir. Seminggu sekali. Maksudnya setiap hari Rabu daripada Mac hingga Julai sahaja. Okey. Seterusnya, apa itu Ksatria Brass Band? Ksatria Brass Band juga menawarkan 4 komponen yang kita akan ajar kepada kamu, disiplin iaitu berkaitan dengan pancarangan percussion, etika penjagaan alat muzik. Pada masa yang sama kita terapkan komponen Petotisma terdiri daripada tayangan perdana webinar co-curriculum. Juga kita selitkan komponen pembinaan diri, apa itu kawat formasi pancaragam, dan sedikit teori muzik dan cara-cara membaca nota muzik. Dan juga yang last kita akan ajar juga ikhtiar hidup bagi tambahan ilmu kepada anda semua yang berminat tentang pertolongan cemas, orientering, asas survival hutan dan urban. Kita galakkan bagi sesiapa yang ada basic, yang pernah melakukan aktiviti pancarangan di peringkat sekolah, untuk anda semua terlibat dan continue dengan pengalaman anda tu, masuklah kelas Brass Band 1 HBU 116. Jika ambil Ksatria Brass Band pada semester 1, pilihan co-curriculum seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, apabila anda memilih Brass Band, anda tidak boleh memilih daripada 15 co-curriculum yang ditawarkan pada semester 2. Anda perlu ikuti pada semester 2 Brass Band, semester 3 pun Brass Band. Selalunya semester 2, semester 3 ni anda kena buat show di luar. Anda akan belajar dulu pada semester 1, semester 2 buat show, semester 3 buat show yang memberi pulangan pendapatan. Tetapi sekali lagi, saya hanya galakkan bagi sesiapa yang ada pengalaman saja. Yang baru nak start balik semula tu boleh, dengan syarat anda kembali ke kampus. Kita akan ajar semula. Tetapi sesiapa yang ada pengalaman, yang sekarang berada di rumah, tiada kesempatan nak kembali ke kampus, boleh pilih yang ada pengalaman. Yang tak ada pengalaman nak start balik, anda perlu datang dulu ke kampus. Pada setiap hari Rabu jam 5 hingga 7 petang, Google Meet selama 14 minggu, Mac Julai wajib hadir. Okey, bagi siapa yang pilih Ksatria Brass Band. Dan apa itu Ksatria Kembara? Melibatkan juga komponen-komponen yang sama seperti komponen yang lepas, disiplin, petotisma, pembinaan diri dan ikhtiar hidup. Cumanya dia lebih kepada aktiviti sama seperti pengakap. Ada juga asas kawat kaki tapi tak banyak. Lebih kepada asas survival hutan, tali, monitoring, graf perkemahan, pertolongan cemas. Apa-apa yang awak akan belajar untuk cuba survive dalam situasi urban atau situasi dalam jungle dan sebagainya. Kita akan bantu untuk awak tambah ilmu tersebut. Bagi sesiapa yang berminat dengan hiking, kayak, aktiviti-aktiviti masuk hutan dan sebagainya, kita akan dedahkan kepada anda. So, gambar-gambar yang kita tawarkan ini adalah yang pernah dilakukan oleh mantan-mantan pelajar-pelajar UiTM. Anda pun boleh ikuti sama. Okay. Sekiranya anda mengambil Ksatria Kembara, anda sama seperti Brass Band tidak boleh memilih daripada 15 kursus co-curriculum yang ditawarkan pada semester 2. Sebagai contoh, kalau anda memilih Kembara semester 1, Kembara semester 2 anda perlu ikuti dan diteruskan pada semester 3. Setiap hari Rabu jam 5 hingga 7 malam, Google Meet selama 14 minggu, Mac Julai 2022 wajib hadir. So, sebahagian daripada gambar-gambar ini diambil oleh mantan-mantan pelajar-pelajar yang mengikuti kursus co-curriculum Kembara, dan ada juga pernah masuk sampai ke Surat Khabar apabila ada 80 ahli Ksatria Kembara sertai ekspedisi berkayak. Bagi siapa yang berminat dengan aktiviti outdoor dan sebagainya, boleh sertai daripada sekarang. Pendaftaran bermula pada 2 April 2022 jam 8 pagi. So, saya harap anda semua boleh bersedia pada 2 April 2022 pada 8 pagi. Waktu tu pun saya rasa lepas sahur. Dan semua lepas sahur tu cubalah berjaga seketika. Kalau tidur pun nanti cepat lapar kan. Jadi anda berjagalah untuk mengikuti pendaftaran pada 2 April 8 pagi. Sama seperti macam mana anda daftar akademik, subjek-subjek akademik, sama saja. Carilah kod-kod yang saya bagi tahu. Dan saya ulang semula, jika sekiranya anda berminat dengan Ksatria Negara 1 yang saya kata kawat kaki tadi, tetapi boleh pilih semester 2 untuk buat benda lain, maka ini adalah kelas anda. N5 HBU 111AI, BI, CI dan AZ. Bagi yang berminat dengan Brass Band, carilah HBU 116, dan juga kalau berminat dengan Kembara HBU 115. Tetapi saya ingatkan kepada anda semua, mohon jangan mendaftar khusus co-curriculum Ksatria Negara 1 HBU 111AA. Saya ulang, anda semua daftar yang ada I sahaja di belakang dan Z di belakang. Jangan daftar ada A di belakang.
Pemakluman pendaftaran, kuota kelas adalah 30 orang satu kelas. Bermaksud, kalau sekiranya kelas AI ini dah lebih 30 orang, pilihlah B, pilihlah C atau AZ. Subjek co-curriculum adalah pilihan, kalau penuh cari yang lain. Saya ulang, kuota kelas adalah 30 orang satu kelas. Jika kelas telah penuh, pilih kelas lain. Tiada masalah jika grup kelas co-curriculum berbeza dengan grup kelas akademik. Ini satu isu yang selalu pelajar bangkitkan. Subjek akademik dia kelas A, tapi co-curriculum dia kelas B. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau subjek anda semula, anda punya kelas semua kelas A, subjek co-curriculum kelas Z, tiada isu, tiada masalah. Pastikan anda semua mendaftar kod khusus yang ditetapkan. Sebagai contoh, pastikan kod kampus di depan adalah N5. Kod khusus adalah HBU 111, 116, ini contoh-contoh yang lain. Dan grup kelas AI, BI, CI, DI adalah untuk diploma. Yang ada I di belakang adalah diploma. Yang rasa diri dia ijazah, ambil Z di belakang. Tetapi kalau tiada I atau Z, hanya ada D, itu adalah campur. Okay, boleh rujuk semula, boleh pause dan tekan semula untuk memudahkan pendaftaran anda pada masa akan datang. Kehadiran, wajib hadir 14 minggu sepanjang semester, 2 jam pada setiap kali kelas latihan, iaitu pukul 5 hingga 7 petang, sebanyak 28 jam untuk satu semester. 1 minggu 1 kali. Bermaksud hari Rabu, maka seminggu hari Rabu tu sahaja. Pelaksanaan kelas ODL, iaitu Open Distance Learning, selama 100%, sebanyak 100%, tetapi tertakluk pada keadaan semasa. Saya ulang, jika kehadiran kurang daripada 80% tanpa kebenaran kelulusan, anda tidak dibenarkan menduduki ujian akhir dan diberi status ZZ. Sekali surat peringatan awal akan keluar, 2 kali peringatan terakhir, 3 kali tatar tertib. Ketidakhadiran yang dipertimbangkan. Mohon jika anda sakit, demam, tak sihat, COVID ke apa dan sebagainya, tolong bagi tahu. Ini bukan macam drama Korea nak pendam dalam hati. Mohon untuk anda bagi tahu supaya kami sedia maklum kehadiran anda disebabkan apa. Sebab sakit teruk, perlu sediakan sijil cuti sakit. Kalau sakit ada janji temu, bagi payslip atau medical slip menyatakan anda ada time slip untuk buat rawatan. Kematian saudara terdekat pun, selain daripada pengesahan kematian, tunjuklah gambar. Janganlah bagi gambar Google, kami akan tahu juga. Lawatan akademik jika ada di kampus, perlu ada surat pengesahan. Semua ni dihantar dalam WhatsApp ke apa-apa medium yang awak boleh hantar bukti tersebut kepada saya ataupun jurulatih. Sekiranya ada sebarang permasalahan, boleh rujuk saya ni yang tengah bercakap ni saya kat sini, Al-Arif Johan bin Muhammad Sabri. Saya dibantu oleh sahabat saya Khairul Azhar bin Ibrahim dan juga para komander kesatria. Kami bertiga satu unit yang akan memastikan aktiviti co-curriculum anda berjalan lancar. Untuk company ataupun nanti anda dah masuk dalam grup WhatsApp, kita akan terangkan. Tapi secara sepintas selalunya company co-curriculum ni membantu untuk anda faham, disebabkan ada peranan pelajar lain untuk membantu memudahkan anda dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum. Pemakluman dan media sosial yang kami akan gunakan adalah dalam YouTube untuk aktiviti pengajaran kawan. Kita ada grup WhatsApp dan juga ada Instagram. Apa-apa masalah, tolong rujuk kepada media sosial ini, nyatakanlah sebarang permasalahan di situ. YouTube ada ruangan komen lah. Dekat Ipin Rembau ni ada message lah di situ. Okey? Jangan kena maki dengan saya pula kalau awak tersalah daftar dan sebagainya. Kita akan bantu. Tetapi kalau terlalu lewat, mungkin anda berhadapan situasi yang sangat-sangat sukar. Mohon sebagai seorang mahasiswa, ambil maklum tentang peranan anda sebagai salah seorang mahasiswa untuk tahu macam mana anda berperanan di kampus ini. Sebarang permasalahan bagi tahu, grup WhatsApp khusus co-curriculum semester 1 akan dipaparkan pada Ahad 9 malam di Instagram Equid Rembau. Grup WhatsApp, maksudnya kalau anda pilih Kesatria Negara kelas A, kami akan paparkan QR code di situ, masuklah. Okey. Segala yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada saya mohon maaf sekiranya mengganggu masa anda semua. Tetapi sebarang permasalahan berkaitan dengan co-curriculum, boleh rujuk semula taklimat ini secara atas talian. Kami buat secara dalam rakaman ini memudahkan anda untuk melihat dan menonton berulang-ulang kali.
Akhir kata daripada saya, terima kasih diucapkan. Selamat petang, selamat malam, selamat pagi. Semoga maju jaya. Selamat datang ke kampus Rembau. Sentiasa bangkit dan bertanggungjawab. Bangkit dan buktikan, dan sentiasa bangkit untuk lakukan apa-apa saja yang anda lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum.